Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada ruang kesempatan pada kali ini kita dapat sama-sama untuk nak berkongsi suatu ilmu maupun pelajaran yang penting buat kita semua berkaitan tentang soal duit. Di mana engkau duit? Kita dalam hidup ini Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita harta. Yang mana harta itu bertujuan untuk manusia ini urus dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingatkan, kata Nabi, ya Amru ni'mal malu salih lil mar'is salih. Kata Nabi, wahai Amru, sebaik-baik harta itu adalah harta yang ada pada tangan orang soleh. Riwayat Imam Ahmad. Maknanya Nabi mengajar kita supaya duit maupun harta akan dibelanjakan, akan digunakan ke jalan kebaikan bergantung pada siapa yang pegang duit tersebut. Yang jadi pemegang amanah tu siapa? Orang yang pegang duit tu siapa? Sebab tu Nabi kata kena jadi orang baik. Sebab bila jadi orang baik, baru harta yang ada pada tangan orang baik itu dihalakan ke arah kebaikan. Tapi kalau duduk pada tangan orang tak elok, jenis tak senonoh, hidup menghabiskan duit, membazir ni semua, maka dia akan terbawa ke arah yang tak elok lah duit maupun harta tersebut. Dalam kehidupan ni duit sangat penting. Ada orang dia kata duit ni tak penting, ni semua dunia ustaz. Jangan, tak boleh begitu. Al-Quran mengajarkan la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bahagian kamu di dunia. Duit penting, tapi ingat, orang kata apa? Duit itu penting tapi dia bukan segala-galanya. Tapi dalam hal yang lain, segala-galanya perlukan duit. Betul. Ada orang dia kata, alah ustaz, duit tak boleh bawa mati pun. Benar, kita tak nafi. Tapi tak ada duit, pasal nak mati. Memang, sebab tu dalam kehidupan duit ni sangat penting. Cuma Al-Quran mengajarkan kita akan beberapa segmen dalam kehidupan yang perlu kita pegang tentang soal duit maupun harta. Pertama sekali, belanja harta ke jalan Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-7, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebahagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Nampak? Allah Ta'ala kata apa? Nafkahkan sebahagian hartamu. Bukan Allah Ta'ala suruh korek semua dalam akaun, dalam tabung, dalam bank tu. Tak. Sebahagian dari harta kamu ke jalan Allah. Sama ada zakat, sedekah, infak, wakaf, apa jua bentuk pemberian ke, sumbangan ke, infakkan ia ke jalan Allah. Itu yang pertama sekali. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam bab harta ini, jangan pernah takut miskin. Jangan duk takut miskin sangat. Ramai manusia bila dia dirundung masalah ataupun hatinya itu takut sangat dengan kemiskinan, akhirnya dia takut nak bersedekah, dia takut nak berwakaf, dia takut nak infak, lebih teruk lagi takut nak keluarkan zakat. Dia takut dia boleh jatuh miskin nanti. Padahal inilah strategi syaitan dalam Al-Quran sendiri. Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, kata Allah, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ila akhiril ayat. Kata Allah, syaitan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah, dan ia menyeru kamu melakukan perkara keji. Surah Baqarah ayat 268. Allah menegaskan bahawa syaitan ini sifat perangai dia menghantui jiwa-jiwa kita supaya janganlah sedekah, janganlah nak menyumbang. Kau pun bukan banyak duit sangat, baru daftar SSN, kau pun baru saja kerja, baru saja interview dapat kerja, kau sibuk sangat nak kerja, nak berinfak, nak berwakaf lah, masuk duit dalam tabung. Tak payahlah kau sibuk sangat. Macam tu. Maka kalau dalam kehidupan kita belanja ke jalan Allah,
tidak takut miskin dengan setiap sumbangan yang kita berikan, yang kita infakkan itu, insya-Allah harta yang ada pada kita itu akan menjadi harta yang berkat dan beroleh rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana rezeki, kerana harta, kerana duit, insya-Allah membawa kita ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Moga ada kesempatan jumpa pada lain-lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.